Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya, Fatin Amalin Basimah bersama rakan sekumpulan saya, Siti Humairah, Nur Ashikin dan Nur Hafizah akan membincangkan berkaitan penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia dari segi definisi, kandungan-kandungan di dalam vape, kesan negatif, faktor penggunaan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk berhenti dari ketagihan ini. Seiring dalam meniti arus permodenan kini, pelbagai inovasi telah direka cipta bagi memperkembangkan lagi teknologi serta alatan canggih di negara ini serta di luar negara, dan salah satunya sudah tentu berkait dengan isu kita pada hari ini, iaitu vape. Budaya vaping bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat kini, malah ianya sudah menjadi normal baharu dan menjadi tarikan serta ikutan dalam kalangan masyarakat di Malaysia, tidak kira usia, termasuk pelajar sekolah serta remaja-remaja yang baru memasuki fasa belasan. Kebanyakan remaja hari ini memilih untuk menggunakan vape atas alasan trend semata-mata serta mahu kelihatan lebih bergaya meskipun pada dasarnya mereka tidak pernah merokok sebelum ini. Budaya ini sebenarnya adalah amat membimbangkan kerana ianya merupakan satu ketagihan di usia muda di samping membahayakan kesihatan tubuh badan mereka. Pertama sekali, apakah itu vape? Vape adalah sejenis rokok elektronik yang berfungsi sebagai nikotin elektronik. Vape juga dirujuk sebagai e-cigarettes. Komponen utama bagi vape adalah bateri, cartridge dan juga atomizer, iaitu elemen pemanas untuk memanaskan cairan vape yang mengandungi nikotin. Vape hadir dalam pelbagai bentuk, warna dan juga mempunyai rasa yang berbagai-bagai seperti contoh strawberry, anggur dan sebagainya. Tujuan utama vape diciptakan adalah untuk mengurangi ketagihan individu terhadap rokok. Semenjak vape diperkenalkan, ramai di antara perokok mula beralih daripada rokok tembakau kepada rokok elektronik, iaitu vape. Meskipun vape serta rokok tembakau kedua-duanya masih berupaya untuk membahayakan badan. Satu kaji selidik yang dilakukan oleh Malaysian Vape Industry Advocacy (MVIA) telah mendapati bahawa 88% daripada pengguna rokok tembakau telah berjaya berhenti merokok dengan bantuan vape. Seperti yang telah diperkatakan sebentar tadi, vape mempunyai pelbagai rasa, bentuk dan warna. Terdapat 4 jenis vape, iaitu disposable, pen, portable dan juga desktop. Vape jenis disposable merupakan rokok elektronik generasi pertama. Sesuai dengan namanya, ia hanyalah dapat digunakan sekali sahaja dan tidak dapat diisi dengan liquid yang lain. Seterusnya, jenis pen. Ia merupakan vape terkecil dalam kalangan vape. Ia berbentuk seperti pulpen dan mudah dibawa ke mana-mana tetapi kurang daya tahan. Manakala jenis portable ianya menghasilkan wap asap yang lebih sedikit berbanding jenis pen, tetapi mempunyai rasa yang lebih baik. Daya tahan vape jenis ini adalah selama 2 hingga 3 jam ataupun mungkin lebih. Akhir sekali, jenis desktop yang mana merupakan rokok elektronik yang paling besar. Ianya hanya dapat digunakan di rumah sahaja ataupun satu lokasi yang tetap. Tidak seperti disposable, portable dan pen vape, desktop vape tidak boleh dibawa ke mana-mana. Vape jenis desktop mempunyai rasa yang lebih tajam, juga menghasilkan wap yang lebih banyak berbanding vape lainnya. Telah diperkatakan, jika semakin tajam rasa vape dan semakin banyak wap yang dihasilkan, ianya akan membuatkan individu yang menggunakannya akan merasa lebih puas hati. Vape mengandungi bahan-bahan berbahaya seperti nikotin, karsinogen, propylene glycol, acrolein, diacetyl dan juga diethylene glycol. Sedikit info berkaitan bahan-bahan ini. Nikotin mempunyai zat yang sangat adiktif. Karsinogen merupakan sejenis bahan kimia yang diketahui sebagai salah satu penyebab kanser. Propylene glycol atau lebih dikenali sebagai glycerin merupakan penambah rasa buah-buahan ataupun coklat. Acrolein, diacetyl dan juga diethylene glycol dapat menyebabkan kerosakan pada paru-paru.
Daripada Timbalan Menteri Kesihatan, Dr. Lim Boon Chee, vape masih berbahaya sama seperti rokok tembakau kerana 90% kandungannya merupakan nikotin. Ini hanyalah sedikit info berkaitan kandungan di dalam vape. Seterusnya, saya akan paskan kepada Siti Humairah untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini berkaitan kesan-kesan vape. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Humairah binti Muhammad Hashim. Di sini saya ingin menerangkan kesan-kesan penggunaan vape dari segi kesihatan. Di dalam vape terdapat nikotin yang merupakan hasil tembakau yang menyebabkan ketagihan, iaitu sejenis gangguan otak kronik. Penggunaan berpanjangan menghasilkan kebergantungan fisiologi serta dorongan yang kuat untuk menggunakan tembakau. Ketagihan ini berkait rapat dengan kadar kepantasan nikotin diserap untuk sampai ke otak. Pendedahan otak kepada nikotin semasa remaja amat berbahaya kerana zaman remaja adalah peringkat kritikal perkembangan otak, lalu menjadi pembuka laluan kepada penyalahgunaan dadah. Selain itu, nikotin boleh menggalakkan pembekuan darah dan boleh menyerap masuk ke plasenta ibu mengandung, di mana ia akan mengganggu proses perkembangan bayi di dalam kandungan. Melalui beberapa analisis cecair elektronik secara rawak oleh Pusat Racun Negara, terdapat kandungan cecair elektronik yang mengandungi nikotin sehingga 4 mg dalam 1 ml cecair. Ini bermakna setiap botol yang mengandungi 20 ml cecair rokok elektronik akan mengandungi sehingga 100 mg nikotin. Nikotin serendah 2 mg sudah boleh menyebabkan gangguan pada perut dan usus. Apatah lagi dos yang lebih tinggi boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk, antaranya sawan, kegagalan pernafasan. Nikotin pada paras sekurang-kurangnya 40 mg boleh menyebabkan kematian. Seterusnya, terdapat juga propylene glycol yang boleh menyebabkan kesan jangka pendek dan kesan jangka panjang. Kajian ini menyokong bahawa menyeduh bahan ini boleh menyebabkan iritasi kepada sistem pernafasan seseorang. Propylene glycol apabila dipanaskan akan menghasilkan bahan yang membebaskan formaldehyde. Formaldehyde ialah sejenis bahan yang boleh menyebabkan kanser. Kajian ini menunjukkan penghasilan formaldehyde bergantung kepada tahap pemanasan yang digunakan ketika menguap bahan ini. Selain itu, terdapat juga gliserin yang merupakan satu bahan yang selamat, di mana ia digunakan di dalam sabun, krim muka dan banyak lagi. Namun begitu, menyeduh gliserin ke dalam saluran pernafasan boleh memberikan kesan jangka panjang kepada kesihatan. Kebanyakan gliserin yang digunakan adalah produk dari sayur-sayuran. Menurut MSDS, vegetable glycerin boleh menyebabkan kesan yang sedikit jika terkena lapisan kulit dan mata. Penggunaan bahan ini secara berulang dan berpanjangan boleh
bahan di dalamnya. Paling kita risaukan adalah dengan kandungan nikotin dalam rokok elektronik ini. Nikotin adalah bahan yang mendatangkan ketagihan. Bahan lain dalam vape antaranya ialah propylene glycol dan dietil. Dua bahan ini yang mampu memberi kesan terhadap kesihatan. Walaupun ada mengatakan vape lebih selamat, ia sebenarnya mengandungi karsinogen, itu bahan-bahan yang boleh menyebabkan barah. Walaupun kuantitinya sedikit, ia tetap ada. Jadi, vape tidak selamat seperti yang didakwa. Dari segi kajian perokok pasif, ia sebenarnya sama. Isu rokok elektronik tiada beza dengan rokok. Ia menggunakan peranti yang bahannya daripada logam. Apabila peranti itu dipanaskan, kita dapati memang ada logam dalam wap itu yang mungkin boleh dihidu oleh perokok pasif. Untuk soalan, adakah vape sesuai merawat ketagihan untuk merokok? Jawapannya adalah tidak. Dari segi falsafah, untuk merawat orang yang ketagihan merokok, dia sendiri perlu berhenti menghisap rokok. Penggunaan rokok elektronik ini berbeza dengan ubat gantian untuk merawat ketagihan sedia ada. Ini kerana peranti ini boleh mendatangkan kesan nikotin agak tinggi dengan tahap kandungan yang sama dengan rokok. Oleh itu, sebagai pengganti rokok, ia dilihat sukar. Malah, ada kajian menunjukkan jika seseorang itu tidak boleh berhenti dalam masa 2 tahun menggunakan rokok elektronik, ini besar kemungkinan individu itu akan terus menggunakannya. Jadi, falsafah rokok elektronik ini bukan pengganti rokok. Untuk artikel seterusnya adalah daripada Cosmo yang diterbitkan pada 20 November 2021. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh 15 bekas Presiden Society for Research on Nicotine, potensi vape untuk menggalakkan pemberhentian tabiat merokok harus diiktiraf komuniti kesihatan dan dalam masa yang sama mempertingkatkan usaha untuk mendidik orang ramai terhadap kemungkinan risikonya. Perokok yang menggunakan vape mencapai hampir 2 kali ganda kadar berhenti merokok yang disahkan secara biokimia pada tahun pertama berbanding perokok yang diberikan terapi penggantian nikotin. Walaupun 80% daripada mereka yang berhenti merokok dengan bantuan vape masih lagi menggunakan vape, mereka tidak lagi terdedah kepada risiko merokok yang jauh lebih tinggi. Ini berkenaan artikel yang disiarkan secara online di American Journal of Public Health. Artikel itu turut mengakui potensi manfaat vape pada kesihatan dan menyimpulkan bahawa walaupun bukti telah menunjukkan vape mampu menggalakkan pemberhentian tabiat merokok, kesan dan manfaatnya boleh menjadi lebih besar jika komuniti kesihatan awam memberi perhatian serius terhadap potensinya. Perokok harus menerima maklumat tepat mengenai risiko vape dan merokok. Satu dasar khusus harus diwujudkan dengan mengambil kira kesan ke atas perokok. Akhir sekali, nak berhenti merokok bukan perkara yang mudah. Ramai yang sudah mengetahui keburukan rokok, tetapi ramaikah yang tahu mengenai keburukan vape? Kebanyakan orang yang bertukar kepada vape daripada rokok ini berpendapat vape adalah alternatif yang lebih baik daripada rokok. Namun, vape turut mempunyai kesan-kesan bahaya pada diri. Vape sering diguna pakai oleh golongan muda. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apabila kanak-kanak turut mendapati menghisap vape. Trend penggunaan vape telah menjadi ikutan anak muda, remaja dan juga kanak-kanak. Perkara ini amat membimbangkan kerana ia bertentangan dengan peran strategi kebangsaan bagi kawalan tembakau 2015 hingga 2020 dengan misi menjadikan Malaysia negara bebas daripada sebarang bentuk amalan merokok menjelang 2045. Tabiat ini dalam kalangan kanak-kanak terutamanya murid sekolah adalah gejala yang membesarkan ibu bapa.
Saya teruskan dengan faktor utama penggunaan web dalam kalangan rakyat Malaysia. Sebagaimana yang kita tahu, merokok merupakan tabiat buruk yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan. Oleh sebab itu, perokok aktif mula menghisap web dengan tujuan ingin mengurangkan kemudaratan dan risiko akibat merokok. Kebanyakan penggemar juga mula mendakwa web tidak mempunyai apa-apa kesan kepada kesihatan. Dari segi kesihatan, satu kajian telah dilakukan oleh Public Health England yang membuktikan bahawa menghisap web dan rokok elektronik lebih baik berbanding merokok. Walaupun begitu, web masih mengandungi bahan-bahan berbahaya seperti karsinogen yang boleh menyebabkan kanser. Oleh sebab itu, kita masih dapat simpulkan bahawa penggunaan web masih tidak selamat walaupun kandungannya dalam kuantiti yang sedikit. Seterusnya, pada masa kini, penggunaan web juga telah menjadi sebahagian daripada budaya rakyat Malaysia. Penggunaan web juga semakin meningkat saban tahun. Bukan itu sahaja, mereka juga menganggap menghisap web sebagai gaya hidup yang tidak memudaratkan. Hal ini juga memberi tanggapan kepada semua rakyat Malaysia yang tabiat menghisap web adalah sesuatu yang baik dan menyebabkan laluri ingin mencuba dan perasaan ingin tahu semakin tinggi dalam diri mereka. Selain itu, kebanyakan perokok aktif menganggap menghisap web sebagai alternatif lain untuk berhenti merokok. Walau bagaimanapun, cara ini sangatlah tidak masuk akal dan mustahil untuk berlaku. Perokok aktif itu berkemungkinan akan beralih kepada ketagihan untuk menghisap web. Hal ini kerana web juga mengandungi kandungan nikotin yang akan menyebabkan ketagihan. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor utama penggunaan web dalam kalangan remaja. Untuk pengetahuan, rakan sebaya merupakan tempat mencuba sesuatu benda baru dan di luar daripada batas peraturan. Kini, vaping menjadi satu simbol bagi kematangan, kehebatan dan daya tarikan kepada golongan berlainan jantina. Hal ini boleh mewujudkan perasaan bangga dan hebat dengan perbuatan mereka itu. Bukan itu sahaja, remaja juga berpotensi untuk meniru tabiat orang dewasa atau rakan sebaya. Contohnya, dengan menghisap web supaya diterima oleh rakan-rakan. Mereka juga takut diejek atau diperlekeh oleh rakan-rakan kerana tidak mengikut trend-trend terkini. Hal ini menyebabkan mereka sanggup mengambil risiko, mencuba dan akhirnya ketagih untuk menghisap web. Seterusnya, kebanyakan remaja yang terlibat dengan penggunaan web kurang mendapat bimbingan dan perhatian daripada ibu bapa. Ibu bapa yang kurang memantau aktiviti harian anak-anak menyebabkan anak mereka berasa bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa dihalang. Situasi rumah yang tidak tenteram juga boleh mendorong anak-anak untuk menghisap web bagi menghilangkan rasa stres. Contohnya, suasana ibu bapa yang selalu bertengkar atau sikap ibu bapa yang suka memukul atau memarahi anak-anak. Kesannya, anak-anak mula mencari rakan sebaya sebagai tempat untuk berinteraksi dan mengatasi ketakutan, masalah dan kekeliruan, sekaligus terpengaruh dengan ajakan rakan sebaya. Akhir sekali, harga dan perisa juga menjadi salah satu faktor. Untuk pengetahuan, web ini dijual dengan harga yang pelbagai dan berpatutan. Penggemar juga tertarik untuk membeli dengan adanya banyak perisa yang menarik seperti mangga, anggur dan lain-lain. Berdasarkan faktor di atas, kita dapat simpulkan bahawa
Penggunaan web pada masa kini sangat berleluasa dan sudah sebati dalam kehidupan rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hafizah Azli binti Muhammad Kemari dari CS241. Saya akan menerangkan kepada anda tentang langkah-langkah untuk berhenti dalam penggunaan rokok elektronik. Pertama sekali, kita perlulah menyibukkan diri kita dengan aktiviti yang berfaedah. Sebagai contoh, kita cuba mencari hobi baru untuk membiasakan diri kita dengan aktiviti yang baru. Selain itu, ibu bapa mestilah sentiasa peka dengan setiap aktiviti anak-anak mereka dengan memerhatikan kelakuan mereka dalam penggunaan vape serta ketagihan nikotin. Ibu bapa pula tidak boleh melepaskan tanggungjawab mereka kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa. Mereka perlu memantau aktiviti anak-anak mereka bagi memastikan tidak ada yang terlibat dengan aktiviti menghisap vape. Jadi, tanggungjawab ibu bapa sangatlah penting dalam memastikan anak-anak mereka sentiasa berada di kalangan persekitaran yang baik. Terusnya, sekolah juga haruslah memainkan peranan mereka dengan mengutamakan isu ketagihan vape di kalangan pelajar sebagai keutamaan bagi mengelakkan masalah ini daripada meluas, terutamanya di kalangan pelajar sekolah rendah. Di dalam artikel berita harian online, mereka mengatakan pihak berkuasa berkaitan perlu mengambil tindakan tegas untuk menghentikan penjualan vape kepada kanak-kanak, manakala pihak sekolah perlu memantau dan mengadakan kempen kesedaran mengenai bahaya vape terhadap kesihatan. Akhir sekali, peranan daripada kerajaan juga penting dengan menguatkuasakan undang-undang untuk mengawal penjualan rokok elektronik, termasuk larangan penjualan alat tersebut kepada pelajar sekolah di bawah umur 18 tahun. Kalau kita nak berhenti, kalau masih susah, ada ketagih, kita ambil wuduk selalu minta doa. Ya Allah, bersihkanlah ya mulut saya ini. Ya, segala apa-apa yang ada ketagihan keluarkanlah. Kalau ada air zam-zam, minum. Waktu nak minum, niat supaya apa juga yang selalu ada di sini yang suka pada benda itu, supaya Allah detoxkan. Detox. Boleh tinggal. Nak tinggal, boleh tinggal. You akan tengok nikmat kehidupan dia lain. Baru you makanan pun lain rasanya. Kalau you boleh tinggal. Boleh tinggal tak, Lek? Agak-agak boleh tinggal tak? Susah nak keluar, ya? Ya, adalah jihad sikit lah. Kena korban lah. Bukan? Jangan ingatkan lembu saja nak korban. Bukan? Ini korban yang paling ringan. Bukan? Korban yang tak payah keluar duit. Korban yang boleh simpan duit ialah rokok. Tinggalkan. InsyaAllah selamat. Kesimpulannya adalah penggunaan vape di dalam kalangan masyarakat ini amatlah tidak digalakkan, dan mungkin sebelum ini mereka memilih amalan ini untuk berhenti merokok. Walau bagaimanapun, sudah tiba masanya kita berhenti mengamalkan vaping ini, kerana amalan ini tidak mendatangkan langsung sebarang manfaat kepada kesihatan kita. Ia disebabkan oleh kandungan dalam vape ini juga mengandungi bahan-bahan yang terlarang dan berbahaya serta memberi kesan kepada tubuh badan kita. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan langkah-langkah untuk berhenti daripada amalan menggunakan rokok elektronik ini.